Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita akan membicarakan mengenai zikir. Kerana di antara perjalanan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, di antaranya adalah jalan berzikir. Selain daripada jalan bersuhbah yang kita pernah baca pada minggu lalu mengenai bab-bab yang lalu, maka tasawuf membicarakan mengenai kepentingan yang kita bersuhbah dengan orang-orang yang saleh dan kepentingan kita mempunyai mursyid, seorang guru yang membimbing rohani kita. Maka dengan cara itu seseorang tadi akan dapat mendidik hatinya. Dan untuk seseorang berada bersama dengan guru, maka hendaklah ia berbai'ah sebagai ikatan antara anak murid dengan guru. Dan apabila berbai'ah, maka seorang yang berbai'ah dengan gurunya, maka hendaklah dia menyerahkan diri dengan gurunya. Lalu di antara latihan yang disuruh oleh gurunya adalah latihan berzikir. Apabila kita nak masuk dalam bab berzikir, kita ini akan membahaskan beberapa perkara yang dibahas di dalam ilmu tasawuf dalam bab zikir. Maka yang pertama mengenai pendahuluan. Disebut pendahuluan mengenai kepentingan berzikir dan makna kalimah zikir. Yang kita berzikir la ilaha illallah, makna kalimah zikir dan apa dalil yang kita berzikir. Kadang-kadang orang mempertikaikan tentang zikir. Maka di sini malam ini kita akan bicara tentang zikir, sehinggalah kepada perbahasan dalil-dalil yang mana amalan zikir ini dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan orang-orang soleh. Mereka semua lalu jalan zikir. Dan sesiapa yang tidak melalui jalan zikir, bermakna dia tidak berjalan kepada Allah. Kalau berjalan pun mungkin antara sampai dengan tidak sampai kepada Allah. Maka kita akan bicara mengenai bahagian zikir. Ada zikir dengan lidah, ada zikir dengan hati, zikir dengan qalbi dia panggil. Jadi kita akan bicara mengenai bahagian zikir, lafaz zikir dan sirah zikir. Kemudian peringatan agar tidak meninggalkan zikir. Kerana apabila melalui jalan tasawuf, mesti melalui jalan zikir. Jalan tasawuf bukan sekadar jalan ilmu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tasawuf tetapi tidak melalui jalan zikir, bermakna kita ini tidak melalui jalan tasawuf yang sebenar. Maka jalan tasawuf adalah melalui jalan zikir. Bahkan ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf bagi orang yang meninggalkan amalan zikir. Maka kita akan bicara mengenai zikir supaya kita ini tidak meninggalkan amalan zikir. Kemudian pergerakan semasa zikir ada tanda-tanda. Sebenarnya ada makna yang kita bergerak. La ilaha illallah, pukul kepada pintu hati itu ada makna. Gerakan-gerakan zikir yang digerak angguk-angguk kepala itu bukan ikut main-main, tidak, dia ada makna. Orang yang la ilaha illallah kepalanya macam mana, illallah macam mana, dia ada sebenarnya pergerakan-pergerakan zikir semasa berzikir. Dan juga nasyid dan simak di dalam masjid. Ini dibahas oleh ahli sufi. Hanya hari ini kita bawa-bawa jadi orang jadi pelik. Sebenarnya sudah ada dalam kitab depan mata kita dah. Sudah ada kitab yakni mengenai nasyid, mengenai simak, ataupun kita panggil qasidah-qasidah lah, di dalam masjid. Dan ini dibawa oleh ulama-ulama sufi. Bahkan ada ulama sufi dia hanya berdakwah ikut muzik saja, tapi muzik bukan muzik macam barat, tapi muzik yang membangkitkan rasa cinta pada Nabi. Hanya kita ini orang Melayu, kadang-kadang kita baca qasidah mengenai bahasa Arab, ahlan wa sahlan bin Nabi, kita tak faham. Kita faham bin Nabi ya, tahu Nabi ya tu. Tapi makna apa kita tak tahu. Tapi orang-orang dahulu bila berqasidah, mencerita, bernasyid mengenai Nabi, mereka merasa hati mereka kasih kepada Nabi. Mereka faham apa yang diceritakan itu ataupun apa yang dilagukan itu. Maka dibahas juga oleh ulama nasyid dan simak di dalam masjid. Jadi tidak timbul masalah. Hanya kita tidak jumpa dalil sahaja. Sedangkan ulama-ulama Sufi dulu pernah bawa jalan ini. Ketika saya pergi ke Yaman dahulu, saya pergi di suatu masjid. Nama masjid itu Masjid Ba'alawi.
Dan di dalam masjid itu ada seorang ulama besar, dia adalah guru kepada Habib Umar. Adalah Habib Sa'ad. Nama dia Habib Sa'ad. Di antara guru Habib Umar ni Habib Salim dan macam-macam lagi lah, dan ramai lagi ulama-ulama, tetapi di antaranya adalah Habib Sa'ad. Habib Sa'ad ni, dia ni dah tua dah, uzur dah, tapi ingatan begitu kuat. Alim, orang yang tinggi alimnya, dan dia adalah merupakan guru Quran kepada Habib Umar. Jadi masa saya pergi dalam masjid itu, didapati ada Habib Sa'ad, dan Habib Sa'ad bersama dengan anak muridnya, dia tidak buat kuliah maghrib, tetapi dia berqasidah daripada maghrib sampai isyak dengan pukulan kompang-kompang, alat-alat muzik. Alat-alat muzik di dalam masjid Ba'alawi masa ketika itu. Jadi masa ketika itu saya yang baru berasa hairan, apa main kompang dalam masjid ni? Dengan ilmu kita yang cetek, main kompang dalam masjid, tapi kita duduk sebab sedap dengar, kita dengar apa habis, dengar siapa habis, hinggalah rupa-rupanya sudah dibahas oleh ulama mengenai nasyid dan juga qasidah-qasidah di dalam masjid. Ia adalah satu jalan sufi sebenarnya. Selain daripada jalan zikir, dan kita akan membahaskan faedah zikir. Baik, kita masuk mengenai pendahuluan zikir. Kenapa kita perlu berzikir? Dan hari ini dengan kesedaran yang kita ambil ini, kita perlu membangkitkan masyarakat supaya berzikir kepada Allah. Maka dia kata zikir mampu menyuburkan semua maqam yang dilalui. Supaya kita dapat melalui makam-makam yang tertentu. Ibaratnya orang yang tidak berzikir seperti orang yang duduk tempat yang sama, tak bergerak. Maka tidak heranlah hari ini kita beribadat, bertahun-tahun dah kita sembahyang, tetapi kesan daripada ibadat tidak ada. Sudah banyak anda dah kita bersama, kita sembahyang, dan begitu juga kita belajar ilmu. Kita belajar ilmu, dengar kuliah maghrib kita balik, kuliah maghrib kita balik, 5 tahun 6 tahun, tapi tidak ada kesan. Maka orang yang tidak berzikir seperti orang yang tidak berjalan. Tidak berjalan. Bahkan orang yang berzikir, kadang-kadang dia berzikir, Allah Ta'ala memberi ilmu lebih daripada orang yang belajar, kerana perjalanan dia lebih cepat dibandingkan dengan orang yang tidak berzikir. Maka zikir mampu menyuburkan semua maqam yang dilalui. Semua maqam yang dilalui. Dan juga daripada yaqazah kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Yaqazah ni maknanya kesedaran, apa tersedar kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam keadaan kita melalui perjalanan-perjalanan makrifat kepada Allah, mesti kita kena lalui jalan tarekah untuk kita mencapai hakikat Allah, sampai pada jalan hakikat, sampai kepada jalan makrifat. Ini semua melalui jalan zikir. Maka ia menyuburkan makrifat, sehingga seseorang itu akan mencapai makrifat kepada Allah. Makrifat ini dia benar-benar mengenal Allah. Orang yang kenal Allah, dia tidak akan paling kecuali kepada Allah. Sahabat Nabi, walaupun harta benda di hadapan mata, dengar azan dia tinggal. Wazarul baik, tinggal jual beli. Ini orang yang sudah makrifat kepada Allah. Walaupun orang-orang kafir 1000, dia 313, tetapi kuasa manusia, kuasa Allah mana lebih besar? Kuasa Allah. Kerana sudah makrifat kepada Allah, kenal kepada Allah, sudah tidak takut lagi kepada makhluk, sudah tidak bimbang tentang rezeki yang menjamin Allah, sudah tidak takut kepada kuasa lain yang berkuasa Allah. Tapi kita tidak rasa lagi macam tu, bermakna kita tidak mencapai lagi makrifat. Tapi jalan macam mana nak mencapai makrifat? Di antaranya yang dibawa oleh ulama adalah jalan berzikir. Dan jalan berzikir ini perlu mujahadah. Sebagaimana yang kita baca dahulu, perlu mujahadah, bersungguh-sungguh kita berzikir kepada Allah untuk menghidupkan hati kita. Maka menyuburkan makrifat serta ahwal. Ahwal ni macam ni. Kita ni kalau kita berzikir, kesan daripada berzikir, nanti Allah Ta'ala akan beri ahwal kita. Seperti ahwal sembahyang malam. Jadi bila kita berzikir, lalu Allah Ta'ala beri kepada kita, jadi mudah kita sembahyang malam. Maka selepas berzikir, ahwal kita sembahyang malam. Ada orang dia berzikir, habis berzikir terus Allah Ta'ala beri mendapat pembukaan baca Quran. Ada orang berzikir, pembukaan dia ilmu, dapat ilmu laduni, itu ilmu. Ada orang berzikir, bila berzikir dakwah dia berkembang, itu mengenai ahwal dakwah. Jadi melalui zikir terbuka. Sebab itu saya beritahu yang minggu-minggu lalu pada Allah, kita nak duduk makam yang tinggi, kita sembahyang malam.
Kita buat program qiyamul lail, tetapi hati kita tidak berzikir. Sebab itu kita buat hari itu, esok lusa kita tidur balik. Nah, kita tidak ada tapak. Kita nak binaan, kita nak buat binaan, kita nak sembahyang malam, kita tu tidak ada sahabat yang melakukan amal-amal ibadat, sama ada yang membaca Quran banyak-banyak, sama ada yang sembahyang malam tidak tinggal, sama ada yang berjihad pada fisabilillah, sama ada yang infak fisabilillah. Semuanya mereka adalah ahli zikir. Semua mereka adalah ahli zikir. Beritahu sahabat mana yang tidak berzikir. Bahkan diakui di dalam Al-Quran, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka itu sahabat-sahabat Nabi yazkurunallah, berzikir pada Allah. Berzikir kepada Allah. Kita ini jauh dengan sahabat, maka kita kena melalui jalan yang dibawa oleh para sahabat. Mereka itu berzikir kepada Allah. Sebab itulah kata guru saya, bila kita tanya, saya ini macam-macam jalan saya cuba cari. Saya ingin sembahyang malam. Cita-cita saya nak kekalkan sembahyang malam, yakni sembahyang tahajud. Tapi tidak percaya dalam kita nak mengekalkan sembahyang tahajud. Lalu kata guru saya, kamu tidak akan mampu mengekalkan sembahyang tahajud. Kenapa? Kerana orang yang mengekalkan sembahyang tahajud adalah orang yang hatinya berzikir. Hatinya berzikir. Jadi bila hati berzikir lalu menimbulkan ahwal tahajud, ahwal Quran dan sebagainya, maka perlunya seorang tadi berzikir untuk menyuburkan makrifat, untuk mencapai makrifat serta ahwal yang menolong seseorang salih menuju kepadanya, kepada Allah. Jadi kita nak menuju pada Allah dengan sembahyang malam, dengan berzikir kepada Allah, dengan sembahyang malam, dengan banyak infak, dengan berjihad. Jadi untuk nak pergi kepada ahwal keadaan dia tu berzikir, keadaan dia sembahyang malam, berjihad, infak fisabilillah, dia kena berzikir. Jadi zikir inilah yang menolong ahwal dia, melahirkan ahwal itu yang berjalan pada Allah. Yang berjalan kepada Allah Ta'ala, maka menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, dekat kepada Allah. Jadi dia baca Quran pun lebih, orang Terengganu kata jelera. Dia baca Quran pun akan lebih terkesat, khusyuk. Dia sembahyang pun membawa kepada khusyuk. Dan orang yang ahli zikir akan membawa kepada khusyuk sembahyang. Siapa yang tidak berzikir, hati dia lalai. Sebab tu kata Al-Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan khusyuk itu ada pada hati. Maka hidupkan hati baru lahirkan khusyuk. Ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maknanya khusyuk itu ada pada hati. Maka hidupkan hati. Bila hidup hati, lahir khusyuk. Maka bagaimana kita nak menghidupkan hati? Maka hidup hati dibawa melalui jalan zikir. Masa sebab itu kita kena hidupkan zikir. Oleh kerana masyarakat kita bukan masyarakat yang berzikir, kita terpaksa buat secara terang-terangan supaya kita nak beritahu pada masyarakat kita perlunya berzikir. Supaya hati kita hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada jalan untuk mencapai hasil tersebut. Kamu nak mencapai hasil ahwal sembahyang malam, tak ada jalan. Nak istiqamah membaca Al-Quran sehingga khusyuk menangis baca Al-Quran, tak ada jalan. Kamu nak mencapai makrifat sehingga tercabut mazmumah dalam hati, sehingga tercabut sifat-sifat terkeji, tidak ada jalan. Kecuali ada satu jalan dia, jalan berzikir. Barulah bila jalan berzikir, barulah melahirkan jalan-jalan yang lain, baca Quran, tu dan sebagainya. Maka zikir ini pintu sebenarnya. Ramai yang tidak memahami mengenai kaedah zikir. Sehinggalah dihuraikan oleh ulama-ulama sufi mengenai kepentingan berzikir. Maka untuk mencapai hasil tersebut, yakni makrifat, tidak akan tercapai makrifat kecuali daripada pohon zikir, kecuali kena berzikir. Kata guru saya, zikir itu pintu. Kamu nak masuk dalamnya, di dalamnya ada makrifat, di dalamnya ada hakikat. Maka kamu nak masuk yang di dalam rumah itu ada makrifat dan hakikat, pintunya ada pada zikir. Pintunya ada pada zikir. Maka sejauh mana pohon itu membesar dan teguh tunjangnya, maka buah serta faedahnya lebih banyak. Jadi semakin banyak kita berzikir, barulah semakin kuat iman, semakin tambah. Bila kekuatan iman tadi dengan kekuatan kena banyaknya kita berzikir, maka menghasilkan faedah yang banyak. Nanti faedah zikir faedah berzikir ni kita akan bicara akan datang mengenai faedah zikir. Ia merupakan asas semua maqam. Kamu nak duduk maqam, asalnya maqam, maka bermula daripada zikir. Semua kedudukan,
semua ahwal kita. Daripada orang awam, orang salih, orang khawas, orang baik kepada maqam, maqam sabar, maqam tawakal, maqam tu semua melalui jalan zikir belaka. Semua melalui jalan zikir. Nak jadi orang yang bertawakal, nak jadi orang yang sabar, nak jadi orang yang ikhlas, nak jadi orang yang istiqamah. Semua itu jalan di jalan zikir. Jalan dia zikir. Maka ibu segala ibadat duduk di hati. Ibu segala ibadat duduk di hati. Kalau hati ini dunia, maka dunia lah. Buat ibadat pun untuk dunia, berdakwah pun untuk dunia, infak pun untuk dunia, sebab hati itu duduk dunia. Biar tidur. Tetapi hati itu hidup kepada Allah, maka sembahyang Allah, dakwah Allah, infak Allah, maka yang perlu hidupkan hati sebenarnya. Maka jalan menghidupkan hati adalah jalan zikir. Manusia hari ini dia tidak menghidupkan hatinya dengan jalan zikir. Akibat tidak menghidupkan jalan hatinya dengan jalan zikir, maka lahirlah sembahyang yang tidak khusyuk. Lahirlah ibadat yang tidak berubah, lahirlah amalan yang tidak berubah kepada akhlak yang lebih baik, lahirlah kecintaan kepada dunia, lahir perkara-perkara yang boleh merosakkan iman. Kenapa? Kerana tidak berzikir. Maka demikianlah ulama yang tidak berzikir, ulama itu akan terpedaya dengan ilmunya. Orang kaya yang tidak berzikir, orang kaya itu akan terpedaya dengan hartanya. Maka tidak dapat tidak, mesti kena berzikir, kerana ia merupakan semua asal maqam. Duduk maqam, baina maqam tawakal, sabar dan sebagainya, semua lalu jalan zikir. Dan kaedah yang dibina di atasnya, dan mesti kena melalui zikir. Daripada zikirlah melahirkan mendapat ahwal-ahwal yang tertentu. Sebagaimana dinding dibina di atas asas dan atap tertegak di atas tembok dinding. Jadi nak beritahu seperti rumah, maka rumah dia itu asas dia mesti kena ada, tapak tu mesti kena ada. Orang kata foundation, asas dia, tapak dia mesti kena ada. Jadi tapak dia yang kuat dapat membina dinding, dinding yang kuat dapat menampung atap, dapat menampung atap. Maka jadilah rumah itu rumah yang kukuh. Kerana apa? Kerana asas dia kukuh. Maka ibadat yang kita bina hari ini, kita semayang alhamdulillah, kita puasa alhamdulillah, kita infak alhamdulillah, tetapi semua binaan itu sama aja, dan infak dan sebagainya, sama ada puasa, zakat dan sebagainya, tetapi tidak ada asas yang kuat. Tidak ada asas yang kuat. Maka ibadat yang tidak ada asas yang kuat, tidak ada asas yang kuat, maka menyebabkan bangunan itu runtuh. Maka ibadat itu ibadat yang tidak kukuh, tidak kuat imannya. Maka tidak heran hari ini orang yang belajar banyak tapi akhlak tidak berubah. Macam-macam guru, boleh sebut saya guru ni, macam-macam guru, tetapi tidak ada perubahan. Kerana orang yang berzikir seperti orang yang tidak berjalan. Orang yang berzikir seperti orang yang tidak berjalan. Maka demikianlah orang yang meninggalkan amalan zikir. Lalu dia kata di sini, ini adalah kerana seseorang hamba yang tidak sedar dari kelalaiannya. Dia tidak sedar daripada kelalaiannya, tidak mungkin mampu meringkaskan martabat perjalanannya, yang menyampaikannya kepada ma'rifatullahi ta'ala. Ma'rifatullahi ta'ala yakni mengenal Allah. Mengenal Allah. Kalau kamu tak lalu jalan zikir, kamu tidak akan jumpa jalan pintas. Takkan nak rekah tambu zikir pun terus apa, tak jumpa. Ini kata ulama. Kita nak sampai makrifat, zikir tambu. Kita nak cepat, nak lalu ikut sembahyang malam, bagus sembahyang malam tu bagus. Nak lalu ikut infak banyak-banyak. Jadi perjalanan kamu ni tidak mau mengikut jalan zikir, maka orang itu tidak akan mungkin ataupun tidak mungkin mampu. Tidak mungkin mampu, dengan arti kata sekali-kalinya tidak akan mampu kamu untuk meringkaskan perjalanan untuk sampai kepada makrifat kepada Allah. Ma'rifatullahi ta'ala tidak akan sampai. Kerana perjalanan dia adalah perjalanan zikir. Zikir. Sehingga kan katanya ulama tasawuf, seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah kecuali jalan zikir. Kecuali jalan zikir. Sebab itulah kena hidupkan masyarakat dengan berzikir.
Mesti kalau pendakwah semua hidupkan masyarakat dengan berzikir. Majlis-majlis zikir semakin hidup di mana-mana sahaja berada, manusia mula berzikir kepada Allah, mana-mana manusia berzikir kepada Allah, maka akan lahirlah manusia yang takut kepada Allah. Akan lahirlah manusia yang berubah akhlaknya kerana mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada ulama-ulama sufi yang berdakwah kecuali mereka membawa jalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebut saja ulama-ulama, baik Syekh Junaid Baghdadi ke, Asyibli ke, maknanya siapa-siapa saja ulama-ulama sufi, mereka membawa jalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalulah perjalanan ibadat mesti kita kena faham. Perjalanan ibadat mesti mewusulkan kita kepada makrifatullah, yakni mesti menyampaikan kita kepada Allah. Jadi perjalanan kepada Allah mesti kena melalui jalan syariat, kemudian pergi kepada jalan tariqah, kemudian pergi kepada jalan hakikat, kemudian pergi kepada jalan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadat kepada aku, menyembah kepada aku. Lalu dihuraikan oleh Ibnu Abbas, ya, aku jadikan manusia, jin dan manusia ini untuk beribadat kepada Allah, untuk melakukan amal ibadat. Kata Ibnu Abbas, melakukan ibadat kepada Allah dengan mencapai makrifat kepada Allah. Bukan sekadar ibadat. Kalau ibadat, ramai ibadat. Untuk beribadat, ramai beribadat. Mana semayang, sesat ibadat. Lepas pada semayang, selesai. Lepas pada semayang, lepas tu kena bulan puasa, itu ibadat. Tetapi yang dikhendaki ibadat yang macam mana? Ibadat yang kita sampai kepada Allah. Sebab itu kita kena faham, hari ni kita buat ibadat, cuba kita tanya, ke mana kita nak bawa ibadat kita? Adakah kita boleh berdiam diri dengan ibadat kita yang tidak ada perubahan kepada hati kita, yang tidak ada perubahan kepada akhlak kita, yang tidak ada perubahan kepada amal ibadat kita? Maka kena ada bergerak, kena ada perjalanan. Sebab itulah orang yang berjalan kepada Allah ni dipanggil salik. Orang yang beribadat ini dipanggil salik. Apa makna salik? Salik ni orang yang berjalan. Maka ibadat kamu mesti berjalan daripada tidak takut kepada Allah kepada takut kepada Allah, daripada dalam keadaan kita lalai kepada Allah kepada ingat kepada Allah Ta'ala, daripada kita ini duduk dalam keadaan jauh dengan Allah semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Inilah dia jalan makrifat kepada Allah. Maka jalan makrifat kepada Allah, untuk mencapai makrifat mesti kena jalan berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir, hidupkan hati. Maka seseorang itu tidak akan sedar kecuali dengan berzikir. Tidak sedar dia. Orang ada ilmu banyak, dia ulama besar, tapi dia tak zikir, dia tak sedar, dia tak sampai pada Allah. Dia tidak sedar. Maka tidak heranlah berlaku ulama-ulama yang dengki di antara satu sama lain. Bahasa dengki di antara satu sama lain. Zaman Imam Asy-Syafi'i sendiri pun, ketika Imam Syafi'i menyampaikan ilmunya di kota Baghdad, ketika itu Imam Syafi'i masih lagi budak. Lalulah Imam Syafi'i mendapat kuliah, mendapat ramai orang yang belajar dia. Ramai yang begitu ramai. Bila dia buka kuliah dia, kuliah ilmu, makin berduyung-duyung. Daripada satu hari kau ramai sampai penuh. Lalulah yang timbul hasad dengki adalah ulama-ulama. Lalu memfitnah Imam Syafi'i, mengatakan orang ini orang yang jahat, orang ini lebih jahat pada syaitan. Ini berlaku, Imam Syafi'i difitnah. Imam Syafi'i difitnah. Adakah Syekh Junaid Baghdadi yang sezaman dengan Imam Syafi'i? Tidak ada apa-apa. Maksudnya Syekh Junaid Baghdadi ini adalah ahli tasawuf. Jadi orang-orang yang banyak ilmu, ahli-ahli fiqh yang ketika itu mula dengki kerana mereka tidak ada amalan zikir. Maka orang yang tidak ada amalan zikir, dia tidak sedar. Dia tidak sedar, kata pengarang kitab kita ini, dia itu tidak akan sedar. Dia tidak sedar dan tidak akan sedar. Tidak akan sedar. Dia rasa sudah bagus dia dengan Allah, sedangkan dia tidak pernah menangis di hadapan Allah. Dia rasa dia sudah bagus melakukan amal ibadat, padahal dia tidak sedar akhlaknya tidak berubah. Dia berasa dia sudah bagus dengan sembahyang, dengan ilmu dia yang sudah banyak, dengan dia boleh menjawab beberapa soalan agama, dia boleh membahas saja apa-apa tajuk agama, tapi dia tidak sedar di hatinya penuh dengan dunia. Jadi lalu ulama kata seseorang itu tidak akan sedar.
Tidak akan sedar kecuali dengan berzikir. Ini kepentingan. Sebab tu perlu ulama berzikir. Perlu ulama berzikir, perlu orang-orang awam berzikir, perlu masyarakat berzikir, perlu lahirkan generasi berzikir. Barulah menghidupkan hati-hati manusia. Lalu dia kata, dengan berzikir, kerana lalai itu umpama hati yang tidur ataupun hati yang mati. Bila orang tu tidak berzikir, hati dia tidur, hati dia mati. Jadi kita tak gerak hati kita. Menggerakkan hati yang mati dengan berzikir. Jadi kita buat benda lain. Benda lain yang kita buat, kita tak hidupkan hati kita. Maka apabila seseorang itu dia tidak menghidupkan hatinya berzikir, dia sebenarnya membiarkan hati dia mati. Dia membiarkan hatinya tidur, ataupun dia membiarkan hatinya mati. Kenapa? Kerana dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir amalan yang besar sebenarnya. Siapa yang melalui jalan tasawuf, belajar ilmu tasawuf dan duduklah dengan guru tasawuf, tidak ada yang diajar mula-mula kecuali berzikir. Dengan seseorang yang berzikir, hati dia akan jadi hidup. Dengan berzikir, mungkin dia selama ini tak menangis di hadapan Allah, tapi dia berzikir, dia akan menangis di hadapan Allah. Mungkin hatinya dia ni Allah, tak dia tengok orang sikit. Kalau tengok orang, mula dia dengki, mula buruk sangka orang, mula nak kata orang, tapi bila dia berzikir, dia tidak lagi pandang orang, dia pandang diri dia. Dia pandang diri dia, oh akulah jahat, akulah yang tak betul, akulah ni. Dia mungkin dulu sombong, tetapi bila dia berzikir, dia akan jadi orang yang tawaduk. Dia tak akan rasa dia tinggi. Dia tak akan rasa dia tinggi. Dulu dia terpedaya dengan perkara-perkara duniawi, lalu dia pandang duniawi itu sudah tidak ada apa, hanya perlu mengambil sekadar yang perlu sahaja. Kenapa? Kerana hati ketika itu sudah hidup. Hati ketika sudah hidup. Sebab itu Syekh Junaid Baghdadi begitu juga dengan ulama-ulama yang lain. Orang jahat mana, mereka datang depan dia, tidak ada jalan yang disuruh mula-mula berzikir. Nak campurkan, nak buangkan sifat-sifat yang keji dalam hati, dilalukan dengan jalan berzikir. Mari kita hidupkan zikir, hidupkan amalan zikir. Kalau tidak hidup amalan zikir, tidak berzikir, kita biarkan hati kita mati. Hati yang sudah mati tidak akan bangkit dengan majlis ilmu. Tidak akan bangkit. Ikut majlis ilmu. Banyak mana dah kita duduk dalam majlis ilmu. Adakah hati kita terkesan? Maka orang yang berzikir, bila hati sudah hidup, barulah majlis ilmu yang dia hidup. Dia kena hidupkan hati dia dulu, baru dia duduk dalam majlis ilmu. Ataupun duduk dalam majlis ilmu, dalam waktu yang sama dia hidupkan hati, barulah ilmu itu terkesan di dalam hati. Kerana hati seseorang itu hidup dengan cara berzikir. Lalu katanya golongan sufi mengikut perintah Allah Azza wa Jalla. Golongan sufi ini mengikut perintah Allah Azza wa Jalla dengan banyak mengingatinya, yakni banyak ingat Allah. Batu yang paling besar ni, sufi ni, dia nak bawa kita apa? Dia nak bawa kita, yang pertama, ingat Allah. Yang kedua, merasa diri fakir kepada Allah. Biar bawa ingat Allah ya. Rasa diri fakir. Yang ketiga, rasa takut pada Allah. Ni ya kita nak bawa. Ilmu yang kita bawa yang ni saja. Bukan nak suruh anak murid jadi alim. Kalau nak jadi alim, pergi cari orang lain. Nak suruh apa? Nak suruh ingat Allah. Belajar balik ingat Allah. Belajar balik ingat Allah. Ingat Allah. Lepas pada ingat Allah, rasa sedar diri kita ni fakir, tak ada benda. Supaya apa? Supaya tercabut kesombongan yang ada di dalam hati. Boleh jadi kesombongan dengan ilmu, boleh jadi kesombongan dengan harta, boleh jadi kesombongan dengan pangkat, boleh jadi kesombongan dengan pujian orang. Maka nak cabut yang ni, nak jadi fakir. Dan yang ketiga, nak lahirkan takut pada Allah ya. Zikir-zikir ni nak lahirkan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada seorang guru bercerita kepada saya, seorang syekh bercerita kepada saya, dia mengatakan bahawa setelah dia belajar bertahun-tahun, dia tak menangis depan Allah. Lalu dia masuk dalam majlis sufi saja, tidak berapa lama terus menangis di hadapan Allah. Lalu dia tahu, oh inilah jalan yang sebenar, menghidupkan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah bertahun-tahun belajar ilmu, macam-macam ilmu, macam-macam guru, tapi bila dia jumpa guru sufi, hanya berzikir saja, terus menangis takut kepada Allah Taala. Inilah ibu dia, menghidupkan hatinya kepada Allah Taala. Maka dengan cara banyakkan ingat Allah.
Orang yang banyak ingat Allah, dia banyak ingat Allah, takkan dia buat maksiat. Itu kita dapat faham. Orang yang banyak ingat Allah, dia tak akan buat maksiat. Bila dia buat, dia ingat Allah. Lalu dia kata, malaikat dengan ingat Allah, kehidupan seperti kehidupan malaikat. Malaikat ini la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di antara sifat malaikat, apa yang Allah Ta'ala perintah dia buat dan dia tidak pernah derhaka. Lalu golongan ini, bukan golongan ini jadi malaikat, tidak, tetapi bersifat malaikat, suka beribadat kepada Allah. Kita ini kalau tak pergi kepada zikir, dia duduk dua je. Sama ada syaitaniah ataupun hayawaniyah, dua ni saja. Kata guru saya ingat lagi, dia mengatakan bahawa manusia kalau tidak berzikir, dia duduk dalam dua je, syaitaniah, hayawaniyah. Syaitaniah, hayawaniyah. Kalau hayawaniyah, dia mikir kehidupan dia je, nak makan, nak minum, nak seronok, tu je tu hayawaniyah. Kalau syaitaniah, dia mari sombong dalam hati, dia mari ujuk, dia mari tekir, dua tu lagi. Kalau seseorang itu tidak berzikir, maka dia nak lepas daripada dua ini, jalan dia berzikir kepada Allah. Berzikir. Berzikir kepada Allah, lalulah terlepaslah syaitaniah, hayawaniyah yang ada di dalam hati. Maka dia kata di sini, hati tidak pernah terlintas tentang dunia. Ni dia dah ingat Allah, hati sudah tak terlintas dengan dunia. Orang mari kereta besar, baiklah. Orang beri telefon canggih, baiklah. Orang beri benda pergi rumah besar, baiklah. Tak ada apa-apa, biasa saja bagi dia. Bagi dia. Maka dia kata hati tidak pernah terlintas tentang dunia dan tidak menyibukkan mereka daripada kekasihnya. Kekasihnya Allah. Mari apa-apa tak sibuk dia dengan itu. Dia sibuk dengan Allah dia. Dia sibuk dengan kekasihnya Allah. Dia tak sibuk, dah sibuk dengan harta, dah sibuk dengan mari. Tunjuk kereta apa-apa, tak sibuk dengan kereta. Tak payah fikir kereta. Benda pergi. Mari telefon. Telefon ada benda. Mari rumah sofa. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab hati sudah ada Allah. Hati kalau sudah ada Allah, tidak akan masuk yang lain. Tetapi kalau hati tidak ada Allah, maka macam-macam akan masuk di dalam hati. Maka hidupkan hati dulu. Kita pakai hidupkan hati kita. Akan memberi kesan kepada kita. Supaya kita beribadat kepada Allah, rasa akan lahir khusyuk kepada Allah Ta'ala. Mereka lupa akan diri mereka dengan sebab duduk berjinak-jinak dengan Tuhan. Asyik berzikir ini, kalau kita dapat rasa, orang yang ahli zikir dia akan dapat rasa asyik. Asyik berzikir ini tidak dapat nak bandingkan dengan kenikmatan yang ada. Yang kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mengatakan kalau kamu ingin keseronokan, maka keseronokan itu ada pada ibadat kepada Allah. Jadi untuk lazat dalam ibadat, maka hendaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir melahirkan takut pada Allah. Zikir melahirkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata mereka akan lupa diri dengan sebab duduk berjinak-jinak dengan Tuhan. Berzikir siapa lupa? Lupa diri mereka. Yakni dengan asyik mereka, dan mereka ghaib daripada sesuatu kecuali dia. Mereka ghaib, bukan jadi hilang. Mereka sudah tidak memandang yang lain kecuali memandang Allah bila sudah berzikir. Lepas tu sahabat Nabi sudah tidak takut dah. 313 lawan 1000. Kenapa dia pergi perang walaupun dia 300 atau 1000? Kerana dia sudah tidak melihat kuasa makhluk. Dia melihat kuasa Allah. Dia melihat kepada kuasa Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana hati sudah hidup kepada Allah Ta'ala. Kenapa sahabat Nabi berperang ingin mati? Ingin mati kepada Allah Ta'ala, ingin mati syahid. Bukan perang takut mati, ingin mati. Kerana mereka sudah rindu kepada kekasihnya Allah Ta'ala. Orang yang sentiasa rindu kekasihnya, dia akan sebut kekasih dia. Maka orang yang sentiasa menyebut kekasihnya, maka di dalam hatinya adalah kekasihnya. Maka orang yang menyebut Allah, maka di dalam hatinya Allah. Maka apabila dia sudah cintakan kepada Allah, apa saja Allah Ta'ala perintah, dia akan ikut. Melihat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah mereka itu? Orang yang sentiasa berzikir. Dia berzikir kepada Allah.
akan tercampak mazmumah ni, kejahatan dia. Kalau dia ada hasad dengki akan tercabut hasad dengki. Kalau dia ada ujub akan tercabut ujub. Kalau dia ini ada kesombongan akan tercabut kesombongan. Kalau dia ada cintakan dunia akan tercabut dunia di dalam hatinya. Apabila seorang itu sentiasa berzikir kepada Allah Taala, sehingga dia semakin naik dengan Allah. Hingga naik pada Allah, akhir kali melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadat seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia kata ketika mereka mendapat tajalli, mereka bertawajuh. Bertawajuh apabila mereka dapat tajalli ni, Allah Taala buka. Tajalli. Apabila diselah melihat Allah. Bagaimana melihat Allah? Bukan masuk melihat Allah nampak Allah cokoh, itu tidak. Melihat Allah ni dia telah merasa sifat Allah, kebesaran Allah. Nampak Allah. Kita ni dia ada orang awam. Kadang-kadang dia nampak bukit-bukit saja. Kalau orang berjalan sikit dia nampak bukit, nampak Allah. Tetapi orang yang tinggi sikit nampak Allah, nampak bukit. Orang tinggi ni tinggi lagi. Tinggi lagi, tak nampak langsung bukit. Jadi dalam keadaan tu, bila dia dah berzikir, bila Allah Ta'ala tajalli, nampak Allah je. Takkan nampak benda lain. Bila dah nampak Allah, takkan nampak bukit, tak nampak dah. Inilah yang berlaku kepada Al-Hallash. Ada seorang ulama sufi satu ketika dahulu bernama Al-Hallash. Dia mengatakan Allah Ta'ala dalam kocek aku. Bila tunjuk apa-apa Allah lagi. Kata guru saya, Al-Hallash itu nampak Khalik, tidak nampak makhluk. Lalu bila dia tunjuk, kalau katakan kambing, apa ini? Allah. Lalu orang pekoh kata syirik pada Allah, kafir. Sufi dengan ulama pekoh nak hukum orang ni kafir. Lalu ulama sufi kata tidak kafir. Tetapi Hallash ini telah menimbulkan fitnah. Tengok kambing Allah. Apa tu? Allah. Sebenarnya dia itu dah pekat tinggi. Macam saya kata, orang awam nampak bukit. Orang awam, nampak bukit comel, nampak bukit comel. Orang salik, ia nampak bukit, nampak Allah. Nampak bukit, hebat Allah Ta'ala salik. Salik. Kemudian orang tinggi lagi, orang khawas. Orang khawas dia nampak Allah, baru nampak bukit. Orang khawas nampak Allah, tak nampak langsung bukit. Dia pekat tinggi dah. Kenapa ia jadi macam tu? Kerana hati dia sudah nampak Allah, hatinya sudah berzikir kepada Allah Ta'ala, sehingga bila dia berzikir maka tajalli Allah ada je. Dengan ilmu tak tajalli, dengan zikir tajalli Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tajalli, maka mereka bertawajud. Tawajud ni dia tumpu pada Allah, pada Allah. Nampak Allah Ta'ala semata-mata. Lalulah berkatanya ahli sufi, zakautuka la anni nasituka lamhatan wa aisaru ma fi zikrul lisani. Aku mengingatimu, zakautuka, aku mengingatimu, bukan kerana aku telah melupaimu walau sedetik pun. Aku ingatmu ni bukan kerana aku perlu ingatmu ni, bukan kerana aku lupa. Ingatan yang paling mudah ialah ingatan lidah aku. Yang mudah mula-mula ingat ikut lidah lah. Kita tak ingat Allah kalau tak berzikir, jangan katalah. Katalah kita tak berzikir langsung. Tapi kita kata kita ingat Allah, hati tak berzikir. Maknanya hati kita tak berzikir, tapi kita kerana Allah. Ulama sufi mengatakan bahawa kalau orang tu tidak berzikir, dia tidak akan ingat kepada Allah. Kalau ingatan dia pun tidak sampai kepada Allah. Kerana dia tidak dapat menolak benda-benda yang lain selain pada Allah, tidak dapat menolak. Tidak dapat menolak. Maka yang menolak selain pada Allah adalah zikir. Adalah berzikir kepada Allah Ta'ala. Lalu ahli sufi mengingati Allah dalam semua waktu. Semua waktu berzikir pada Allah, semua waktu. Hati dia sentiasa ingat kepada Allah. Ini orang yang sudah zikir hati. Dalam kitab Hikam dia kata, orang yang sudah ingat hati yang sudah ingat, maka tidak tertahan dia. Sebagaimana nafas, kita tak tahan nafas kita, maka hati dia ingat Allah.
Maknanya hati dia dah sebut. Dalam hati dia sebut Allah. Dan sebutan Allah dan hati tak tahan, tak boleh berhenti dia. Sehingga dia kejut tidur, hati gerak lalu Allah. Gerak tidur, Allah. Ini orang yang sudah hati dia Allah Ta'ala. Inilah orang yang macam ini, orang yang jiwa akhirat. Orang jiwa akhirat. Tapi kalau hati tak hidup Allah, jiwa dunia. Serban tebal apa? Pakai ridak lagi, pakai jubah. Hati tak zikir dunia. Biar baca kitab banyak pun. Berkata al-imam ni imam betul kitab macam-macam kitab lah. Tapi hati tidak berzikir dunia. Inilah yang ditekankan oleh ahli sufi. Maka ahli sufi dia ingat Allah setiap waktu. Setiap waktu dia ingat Allah. Bila dah ingat Allah, maka lahirlah ahwal sembahyang banyak, ibadat banyak, sebab hati sudah hidup pada Allah. Melalui cara tersebut dia mendapati dada dia lapang, hati dia tenang saja. Dia mengingati Allah Ta'ala dan hatinya tenang, hati dia tenang. Macam mana kita nak tengok hati seorang itu tenang? Apabila kita melihat dia, kita menjadi tenang. Kalau kita melihat dia, kita jadi serabut, dia pun serabut, kita pun serabut juga. Jadi nak beritahu kan, maka berzikir, maka hati pun tenang serta rohnya subur. Rohnya sudah kembali kepada Allah, rohnya sudah mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia dapat duduk berjinak-jinak dengan Tuhan. Roh dia ingat Allah. Lepas tu sahabat Nabi ni, jiwa dia akhirat dah. Hati sudah duduk dengan Allah. Hati sudah duduk dengan Allah. Kalau seseorang itu dia ingat pada seseorang, walaupun dia cakap dengan kawan dia, tapi hati ingat siapa? Ingat kepada orang yang dia ingat. Orang yang dia ingat. Maka bila dia tengok orang yang dia ingat tu, dia lupa dah kita ni. Dia lupa dah kita. Kita baru cakap dengan dia, kita ingatkan dia cakap dengan kita. Rupanya dia tunggu kawan dia. Dia tunggu orang yang dia ingat, yang dia sayang. Lalu kita bercakap, patut kita tanya lain jawab lain. Mana kita tanya lain jawab lain? Daripada mana? Gibandor kata. Kita tanya lain jawab lain. Tapi mata pandang kita, dia mata pandang kita, hati ingat orang. Tapi bila kita cakap dengan dia, tiba-tiba orang yang ingat tu siapa? Dia pun tengok orang ingat, dia ingat tak kita. Dia terus lari, tinggal lalu kita. Kerana apabila hati tu ada seseorang, orang lain tak boleh masuk. Apabila Allah dalam hati ada, dunia tak boleh masuk, nafsu tak boleh masuk. Inilah gambaran dia. Maka masukkan Allah di dalam hati. Macam mana masuk Allah dalam hati? Allah Ta'ala Maha Besar. Ingatkan kamu Allah Ta'ala di dalam hati kamu. Maka ingatkan Allah dalam hati adalah berzikir kepada Allah. Berzikir, maka kamu telah berjinak-jinak dengan Allah. Hati kamu sudah bersama dengan Allah. Maka ahli zikir di dalam mengatakan bahawa dalam satu hadis, ahli zikir adalah orang yang duduk bersama-sama aku. Yang sembahyang banyak, yang baca Quran banyak, yang baca kitab banyak, yang duduk majlis ilmu banyak, yang jumpa tok guru banyak. Tahu tak siapa yang duduk dengan aku? Ahli zikir adalah bersama dengan aku. Ahli zikir yang bersama dengan aku. Maknanya apabila dia sudah berzikir kepada Allah, dia sebenarnya berjinak-jinak bersama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk kita melahirkan rasa takut pada Allah, kita boleh menangis di hadapan Allah Ta'ala. Kita rasa insaf, lalu kita rasa bodohnya aku lah, apa aku ni buat dosa banyak, bodohnya aku. Kita mari, Allah, apa aku ni fakir. Benda itu akan lahir dengan orang berzikir. Dengan sebab kita berzikir akan lahirlah kita ni. Kita ni rasa baru kita stop, baru kita boleh mengenal diri kita ini siapa di sisi Allah, baru mengenal. Maka dengan cara apa? Bila kita nak kenal Allah, kita kena sebut nama Allah, sebut semua nama Allah. Lalulah fazkuruni azkurkum. Siapa sebut nama aku ingat dia. Siapa sebut nama aku akan ingat dia. Maknanya bila orang sudah berzikir pada Allah, ingat kepada Allah, maka dia sudah bersama dengan Allah. Bila bersama dengan Allah, jangan ada lagi orang yang sudah cinta pada seorang lain, asal ajaklah. Orang yang kaki mengai, dia berjumpa orang yang kasih dia ajak pergi taman bunga, dia tinggal mengai. Tak ada habis dah. Sebab apa? Sebab sudah di dalam hatinya ada Allah. Kena berzikir. Jalan kita, jalan tasawuf, jalan zikir.
Kalau kita belajar kitab tasawuf, walaupun kita khatam kitab hikam, kita khatam Ihya Ulumuddin, kita khatam Minhajul Abidin, kita tidak berzikir, kita seperti duduk di tempat yang sama, tidak bergerak. Perjalanan tasawuf adalah perjalanan zikir. Bawa ilmu tasawuf kena ajak masyarakat berzikir. Kerana perjalanan tasawuf itu ilmu. Amal dia daripada apa? Amal dia daripada zikir. Itulah amal tasawuf. Daripada amal tasawuf itu, amal zikir itu melahirkan akhlak yang mulia, melahirkan ahwal, melahirkan kemakrifat kepada Allah. Maka orang arif billah, orang yang sentiasa berzikir. Arif billah ni orang mengenal Allah. Yang arif di situ arif billah. Orang yang mengenal Allah adalah orang yang sentiasa berzikir. Hatinya berpaling daripada kesenangan dunia. Kamu nak kenal macam mana orang yang berzikir? Hati dia berpaling pada kesenangan dunia. Bukan bermakna kita berzikir nanti kita tohuk kereta dah. Bila berzikir nanti tak ada pakai. Aku sedap akan kereta ni, lagi zikir tak mau pakai kereta dah. Kita pakai estima. Dia tak berubah. Tapi nak beritahu apa? Nak beritahu hati tidak ada situ. Hati sudah duduk situ. Mana tidak duduk situ dah. Jadi kita nak sekarang ni bila kita dah berzikir, orang yang berzikir ini nak tahu hati orang berzikir, hati dia berpaling daripada kesenangan dunia. Berpaling kesenangan dunia, tak akan masuk dunia. Dia tak heran. Sebab zikir itu sudah masuk di dalam hati. Inilah petua orang-orang soleh. Inilah petua orang-orang sufi. Orang sufi. Lalu dia kata dia berpaling daripada kesenangan dunia yang membinasakan. Dia tahu dunia ini membinasakan. Lalulah Allah memimpin dia, kerana dia sudah bersama dengan Allah. Yang memimpin dia Allah, yang dapat menyelamatkan dia. Bukan tidak terpedaya manusia ni ada nafsu, bukan tidak terpedaya, tetapi apabila datang sesuatu di hadapan matanya, lalu yang memimpinnya adalah Allah. Allah Ta'ala akan memelihara kepada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam semua urusan. Semua urusan Allah Ta'ala akan menjaga dia. Tidak hairanlah, kerana sesiapa yang sabar, dia akan mencapai apa yang dituntut. Jadi kalau kita kena sabar dalam berzikir. Berzikir sabar. Bila kita berzikir ni, kita kena mujahadah. Mujahadah berzikir, dan sesiapa yang sentiasa mengetuk pintu. Zikir ini dia duduk di pintu. Siapa yang ketuk-ketuk pintu, hampir-hampir akan dibuka kepadanya. Akan pintu tu akan dibuka. Tapi kalau dia ketuk lama-lama, akan buka. Ibarat orang yang berzikir ni, dia pergi dalam rumah. Di dalam rumahnya ada makrifat, ada hakikat, ada syariat, ada tarikat. Jadi jalan dia nak pergi masuk dalam, dia kena ketuk pintu. Jadi orang yang ketuk pintu ini akan dibuka, pintunya akan diajak masuk. Tetapi orang yang tidak berzikir, dia nak masuk dalam rumah, dia pergi jalan, dia tengok pintu, comel pintu. Dia tak ketuk pintu pun, dia jalan, dia pusing, maka dia tidak akan dapat masuk di dalam rumah makrifat Allah. Maka perjalanan dia adalah perjalanan zikir. Tak salah kan berzikir. Tetapi zikir tidak boleh seorang, kena ada suhbah dengan guru, kena ada bai'ah daripada guru, kena ada mujahadah yang sebagaimana kita baca dahulu. Lalu dengan perjalanan zikir inilah manusia itu akan mencapai makrifat kepada Allah, hatinya akan terdidik kepada Allah. Dan yakinlah, percayalah, kalau kamu nak menangis kepada Allah, banyakkan berzikir. Berzikir melahirkan rasa takut, fakir, dan rasa insaf di hadapan Allah. Kita akan menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana kita telah lalu jalan zikir, maka pada malam ini saya menyeru kepada muslimin muslimat supaya kita berzikir paling kurang 100 dengan kalimah la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rzuqna fahman thayyiban. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jadi pada tumpah darah dan setumpah darah itu kami jadikan sepotong daging. Dan sepotong daging itu kami jadikan tulang, dan tulang itu kami saluti dengan daging-daging. Kemudian jadilah satu makhluk yang istimewa, iaitu manusia.